Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya kita masih lagi dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini. InsyaAllah saya mengharapkan para pelajar terus bersemangat untuk mendapatkan ilmu, menimba ilmu, terus untuk sama-sama kita beramal dengan ilmu tersebut insya-Allah. Baik, untuk hari ini khas kepada pelajar tahun 6, pelajaran akidah. Kita masih lagi merujuk kepada buku teks Kafa, pelajaran akidah tahun 6. Baik, para pelajar boleh membuka pada buka surat 48, iaitu menipu dan sumpah palsu. Menipu dan sumpah palsu. Iaitu termasuk dalam erti kata yang disebut sebagai dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, menipu dan sumpah palsu. Baik, muka surat 48, sama-sama kita baca. Menipu dan sumpah palsu. Menipu adalah melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri atau untuk memudaratkan orang lain. Penipuan boleh berlaku melalui kata-kata dan perbuatan. Saya ulang sekali lagi. Menipu ialah melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri atau untuk memudaratkan orang lain. Atau mudarat ni maknanya memberi kesan yang tidak baik kepada orang lain. Penipuan boleh berlaku melalui kata-kata dan perbuatan. Contohnya ialah menipu dalam timbangan, memalsukan dokumen, mencampurkan buah yang elok dengan buah yang busuk dan sebagainya. Perbuatan ini haram dan berdosa besar. Baik, sekali lagi. Menipu ialah melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri atau untuk memudaratkan orang lain. Penipuan boleh berlaku melalui kata-kata dan perbuatan. Contohnya ialah menipu dalam timbangan, memalsukan dokumen, mencampurkan buah yang elok dengan buah yang busuk dan sebagainya. Perbuatan ini haram dan berdosa besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Maksudnya, kecelakaan besar orang-orang yang menipu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan, copak atau gantang dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat untuk atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Baik, berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala ini, itulah yang dimasukkan dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa besar bila mana kita menipu dalam sukatan dan timbangan. Menipu dalam sukatan dan timbangan. Ukur panjang sukat, menjual kain meter, sukat tak sampai 1 meter. Pasal apa? Kita nak untung. Untuk meraih keuntungan peribadi. Sedangkan kita sebenarnya rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Timbang sukat beras segantang tak sampai segantang. Ataupun ditimbang tak cukup 3 kilo 600 gram. Tak cukup. Itu kita menipu. Nak menguntungkan kita. Tapi sebenarnya kita rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dengan sukatan dan timbangan ini, Allah Ta'ala telah menurunkan bala membinasakan kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Kerana apa? Menipu dalam sukatan dan timbangan. Dengan Allah Ta'ala datangkan dengan satu pekikan saja. Satu pekikan seperti halilintar, bunyi yang kuat, lalu membinasakan kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Kerana apa? Kerana menipu dalam sukatan dan timbangan.
Baik, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran dan juga dalam hukum Islam bahawa menipu adalah satu perbuatan yang dianggap sebagai suatu dosa besar. Begitu juga dengan sumpah palsu. Lihat di bawah sana. Sumpah palsu bermaksud seseorang yang bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifatnya dengan sengaja untuk tujuan berbohong. Sebagai contoh, seseorang yang bersumpah membeli sesuatu dengan harga 2,000 padahal hakikatnya tidak sampai RM500 pun. Perbuatan ini juga haram dan berdosa, apatah lagi jika ia bertujuan untuk memudaratkan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 77. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka tidak akan mendapat bahagian yang banyak pada hari akhirat, yang baik di hari akhirat, dan Allah tidak berkata-kata dengan mereka dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Berdasarkan ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada orang beriman supaya tidak bersumpah dengan sumpah yang palsu, cuba untuk melindungi diri ataupun sebagainya. Sebab itu adalah dianggap satu dosa yang besar melakukan sumpah palsu. Buat pengakuan demi untuk menyelamatkan kawan umpamanya dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita ini supaya kita tidak termasuk dalam kelompok manusia yang melakukan penipuan, sama ada dalam sukatan atau timbangan, ataupun kita menjadi orang yang bersaksi atas sumpah yang palsu dalam suatu perkara. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Saya meminta para pelajar untuk membuat catatan nota pada tajuk dosa besar yang ke-9 ini, menipu dan sumpah palsu, iaitu cukuplah sekadar kamu ambil di atas menipu ialah melakukan sesuatu sehinggalah dalil Al-Quran pada surah Al-Mutaffifin ini. Itu tugasan yang saya berikan untuk kamu pada hari ini. Sekadar itu pelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.